doa keluar daripada tandas. Kita baca doa tu, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha tu, dia mula dengan apa doa tu? Dia mula dengan ghufranak, keampunanmu lah ya Allah. Pasal apa kita minta ampun? Ulama sebut tuan-tuan, minta ampun selepas keluar dari tandas itu ada dua sebab. Satu, sepanjang duduk dalam tandas tak boleh berzikir, maka minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku duduk ni 5 minit ya Allah, 10 minit ya Allah, aku tidak mengingatimu, maka aku minta ampun. Jadi nak cerita, orang yang sentiasa ingat Tuhan ni sampai ke peringkat kalau dia tak dapat ingat Tuhan dalam tempoh 10 minit dalam tandas tadi, rasa macam satu dosa yang cukup besar. Allahu Rabbi, tu hati tu. Satu lagi, minta ampun daripada Allah terhadap kesalahan apa? Kesalahan kut-kut pi berzikir juga dalam tandas. Bukan zikir sebut dengan kuat ni, bukan pi duk tarik tasbih dalam jamban dah. Kalau sampai bawa tasbih digital duk tak dalam jamban tu kacau lah. Itu nampak kalut lah. Tak tuan-tuan, kadang-kadang dia duk main kat dalam hati, teringat pada Allah waktu dalam hati. Pertamanya kita bersyukur pada Allah. Tengah hari ini Allah takdirkan untuk kita dapat bertemu. Lama juga saya tidak hadir di Matin, tak berjumpa dengan tuan-tuan. Dengan halangan PKP, halangan itu ini, syukur jadi hari ini kita dapat kembali bertemu. Kita berada di penghujung dari Ramadan. Hari ini sudah 28 hari bulan Ramadan. Esok 29. Kalau dalam takwim kita akan berpuasa sampai 30. Tapi dalam media sosial kata nak raya dah hari Senin ni. Wallahu alam. Kalau tanya tuan-tuan nak raya Isnin ke Selasa? Isnin nak raya dah. Jadi punca jadi perbahasannya pada pemerhatian saya lah, bila kita sudah hampir terbiasa raya ini ikut takwim, itu yang punca jadi masalah. Hidup bergaduh. Kalau sekiranya berbeza pada takwim, dia rasa macam pelik. Padahal puasa dan raya berdasarkan tengok anak bulan. Kalau dulu-dulu, saya ingat saya waktu 10-20 tahun yang lepas, kita dah terbiasa tunggu penyimpan mohon besar, rajalah yang akan umum. Kalau dia umum raya, walaupun kita tak bersedia, kena raya. Dia umum tak raya, walaupun kita jangka esok raya, tak raya. Dan saya masih ingat bila diumum raya tak bersedia, esok kita pergi raya, ketupat cicah gula, tak ada buat gulai. Tapi cicah gula pun cicah gula lah. Nah, oleh kerana kita mengikuti apa yang ditetapkan. Tapi kali ini wallahualam tengok dalam media sosial tu nampak macam kalut sikit. Berkaitan dengan penetapan tarikh untuk kita berhari raya. Apapun, insya-Allah saki-baki Ramadan yang masih ada, baik sehari, baik 2 hari, baik berapa jam pun, sama-sama kita rebutlah untuk kita buat yang terbaik dalam tempoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengah hari ini
Saya nak baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 132. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Shadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud walikullin darajat, masing-masing orang ada tingkatannya. Mimma amilu, tingkatan itu bersesuaian dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka laksanakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidak lalai, tidak alpa terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Al-An'am ayat 132. Saya sengaja pilih ayat ini sesudah mana kita lalui Ramadan dengan segala macam amalan. Itu secara khusus Ramadan. Begitu juga bila kita sudah lalui sepanjang hayat kita. Ada di kalangan tuan yang sudah mencecah 70-an. Ada yang 60-an, ada yang 50-an. Ada yang bawah lagi daripada itu. Kita sudah lalui perjalanan. Maka perjalanan hidup kita, sama ada perjalanan mengikut usia ataupun perjalanan berdasarkan bulan, khusus Ramadan ini, bila kita tengok kepada ayat ni, kita sendiri boleh letak di mana tuan-tuan kedudukan kita. Ayat ini kata ulama, pertama, menjadi satu sunnatullah, peraturan Allah, di mana setiap manusia termasuk juga makhluk jin, bukan kita saja tapi juga termasuk makhluk jin, diberi tingkatan, diberi pangkat mengikut kadar amalan yang dilakukan di dunia. Jadi sepanjang hidup kita, macam mana bentuk amalan yang kita buat. Maka begitulah pangkat, kedudukan, darajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia bila sebut darajat ni, kita pun biasa dulu-dulu tuan-tuan sekolah rendah, kalau duduk dalam kelas tu dia panggil darjah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Cuma lah dia tak panggil darjah dah, dia panggil tahun. Tahun 1, tahun 2. Artinya bila sebut darajat, darjah, itu adalah istilah yang tidak asing, istilah biasa kita guna. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala letakkan manusia, letakkan juga jin, ada darjat-darjat, ada kedudukan-kedudukan berasaskan kepada bagaimana bentuk amalan. Maka ulama sebut, andainya amalan kita banyak yang baik, hidup kita ni banyak amal-amal yang baik, maka disediakan untuk kita kedudukan pahalanya juga banyak berdasarkan amalan yang dilakukan, maka tinggilah kedudukan. Jadi kedudukan kita pun tinggi kerana amal baik kita banyak. Begitu juga sebaliknya, andainya banyak amal yang jahat, hidup ni dengan kejahatan, muda pun jahat, dah jadi orang tua pun masih jahat, wala'iyadzubillah, tak berubah, maka banyaklah dosa-dosanya.
Apa jadi pada kedudukannya? Rendahlah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Waqi'ah tu menyebut berkaitan dengan kedudukan. Ada manusia nama Ashabul Yamin, ada manusia Ashabul Shimal, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Dan ada pula Allah Subhanahu wa taala istilahkan dari kalangan manusia tu mereka yang disebut dengan as-sabiqun. Orang depan, orang yang mendahului. Al-Waqi'ah ayat yang ke-10 kita akan berjumpa as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala tunjuk bagaimana ada dari kalangan manusia ni dia macam ada perlumbaan. Dia macam ada persaingan. Cuma lumba, persaingan yang berlaku sesama mereka itu apa dia? Berlumba untuk menjadi orang yang dekat, yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sentiasa berusaha untuk buat yang terbaik. Pasal apa? Nak jadi orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi bangkit pagi tengok, benar apa lagi aku tak buat ni untuk aku nak dekat dengan Tuhan. Amalan apa lagi yang patut buat untuk aku lebih hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuan-tuan, golongan apa? Golongan yang disebut dengan as-sabiqun. Kita hari ini kadang-kadang tuan-tuan perlumbaan itu dia tak berlaku perlumbaan untuk nak dekat dengan Tuhan. Tapi dia berlaku perlumbaan untuk dapat kedudukan. Banyak orang berlumba untuk nak dapat kedudukan, banyak orang berlumba untuk nak dapat kelebihan, banyak orang berlumba untuk nak berebut pangkat. Itu perlumbaan kita hari ini. Kalau anak-anak muda dia main motor, dia lumba motor. Kalau dalam bersukan tu berlumba biasalah. Tapi nak mencari orang yang berlumba untuk menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ni Allah Taala kata apa? Sullatum minal awwalin. Ramai, banyak dari kalangan orang awal, orang dulu. Tetapi wa qalilum minal akhirin, sikit dari kalangan orang belakang. Orang belakang makin sikit. Tapi memang kita tengok pun nampak sungguh. Ramadan pun jadi itu tu, kuih belakang, kuih sikit. Tapi bila kita pergi di tempat bazar-bazar jual barang-barang raya, ya Allah punya ramai. Sebab tu ada orang sebut, dia kata Ramadan kali ni walaupun sudah dibuka masjid, dibuka surau, kita boleh sembahyang dekat-dekat, kita dah hampir balik macam biasa. Tapi duk tengok kehadiran untuk sembahyang tarawih di setengah-setengah tempat nampak macam kurang. Tu kalau tarawih. Kalau Jumaat ni kadang-kadang dia jadi macam masih suasana PKP dulu. Tapi Jumaat tu dia jadi macam biasa. Wallahu alam, boleh jadi pasal dah terbiasa dengan tapi Jumaat. Ini selepas pada PKP, kita nak kena buat kerja pula, berkempen pula, nak kena berdakwah pula, seru pula. Tapi dalam masa yang sama, tempat-tempat yang disukai, diminati, hak bazar, tempat beli yang tu yang ni ramai. Tu akhir-akhir daripada Ramadan ni kita boleh saksi benda tu. Pasal apa tu? Sebab memang orang awal dulu banyak. Tetapi sedikit dari kalangan orang yang belakang. Orang belakang, umat hak akhir zaman ni yang berlumba untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah tuan-tuan tak pelik bila kita baca satu kisah. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu orang tawaf di Kaabah kemudian berdoa.
Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah aku dari kalangan orang yang sikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Masukkan aku dari kalangan orang yang sedikit. Jadi Sayyidina Umar bila tengok ataupun mendengar laki-laki ni berdoa benda yang pelik macam tu, dia pun tanya, pasal apa kamu doa masuk dalam kumpulan yang sikit? Orang duk doa supaya masuk dalam kumpulan yang ramai. Kalau lah kita istilahkan kumpulan majoriti, yang hampir duk minta masuk minoriti, buat apa? Apa jawapannya? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tidakkah Amirul Mukminin membaca satu ayat, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sangat dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur ni bukan sekadar alhamdulillah. Syukur ni bukan sekadar tuan-tuan kita sebut alhamdulillah, tapi syukur yang sebenar kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Nikmat itu digunakan untuk kita tunduk patuh kepada perintah Allah, untuk kita berusaha menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu nikmat, itu kesyukuran yang benar-benar yang disebut dengan haqiqatus syukri. Jadi yang tu tuan-tuan tak ramai. Tak tu sikit. Nak cari macam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Yang Sayyidatina Aisyah sampai tegur Nabi, "Ya Rasulullah, engkau bangkit sembahyang malam sampai pecah kaki, sampai pecah tumit." Bengkak kaki Nabi, berdiri punya lama. Panjang sembahyang Nabi. Sebab tu tuan-tuan saya dalam Ramadan ni pergi ziarah pondok-pondok seluruh Malaysia. Salah satu pondok baru ni Tuan Guru Haji Muhammad Baqi di Pahang. Alhamdulillah dia pun umur 80 lebih, sihat lagi, masih boleh menyampaikan kuliah. Kita minta malam tu bagi nasihat pada tok-tok guru yang mai ziarah, alim ulama mai ziarah pondok, bagi nasihat. Dia sebut, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sembahyang tarawih 8 rakaat, tiap-tiap satu rakaat tu satu juzuk Quran dibaca. Satu juzuk tiap-tiap satu rakaat. Jadi tuan-tuan bayang, satu rakaat satu juzuk, satu rakaat satu juzuk sekurang-kurang. Makna 8 rakaat 8 juzuk. 8 juzuk ni agak berapa jam? Kita boleh ukur sendirilah. Kita baca satu juzuk katalah setengah jam. Kalau 8 juzuk, lama mana berdiri? Bengkak semua kaki. Bukan setakat bengkak kaki. Kalau kita buat semayang lagu tu, rebah setengah pun dah. Terlena. Dia nak gambarkan tu semayang Nabi hak 8. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ini Tok Guru Haji Mat Baqi sebutlah. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ni melihat dalam bulan Ramadan sebelah malam ni orang semayang sampai bawa tongkat duk tahan kerana panjangnya berdiri. Yang dah berumur ni sampai ke peringkat letih sangat dah, nampak penat. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan supaya ditambah rakaat. Jadi kata Tok Guru Haji Mat Baqi, hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat masa yang panjang, rakaatnya sikit. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana dia ingat simpati kepada orang ramai duk berdiri hak berumur apa semua ni, maka ditambah rakaat pendek tapi dapat rakaat banyak. Boleh kat kita dia ubah sikit, dia ambil hak 8, dia baca hak pendek. Jadi tuan-tuan, itulah keadaan kita. Jelas tu kita nampak, tuan-tuan boleh nampak sendiri kan. Zaman Nabi panjang, rakaat sikit.
Dia boleh masa yang panjang. Zaman Sayyidina Umar rakaatnya banyak, sembahyangnya pendek sikit daripada hak zaman Nabi SAW, maka dapat kelebihan rakaat. Kita hari ni tinggal 8, lepas tu sembahyang pendek. Tiba-tiba hak 8 tu pun tak penuh, dia buat 4 ya. Nak duduk tak mana kita? Jadi untuk kita melihat tuan-tuan, kita ni nak duduk di mana? Jadi darjat-darjat, kedudukan-kedudukan tiap-tiap kita ini berdasarkan kepada amalan yang kita lakukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ayat ni kata ulama, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan kedudukan darjat ini berasaskan kepada amalan, ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kalaulah Tuhan letak berasaskan keturunan, kalau kita orang Arab, kalau dia buat amalan, dia boleh lebih. Contoh, orang Melayu ajam ni kurang sikit. Kita tak puas hati dengan Tuhan, sebab bangsa kita tak boleh pilih, warna kulit kita tak boleh pilih. Berapa ramai orang Melayu kita, anak-anak muda teringin nak jadi Korea. Dia buat rambut pergi jadi Korea. Dia buat muka macam-macam, tuan-tuan, dia usah nak pergi jadi Korea. Buh kala, buh apa semua. Hantar saya duk buat lagu mana lah. Kalau perlih Melayu perlih juga lah. Tak boleh buat, tak boleh. Makna yang ni ketentuan Allah, kita tak boleh pilih. Sama dengan warna kulit, tak boleh pilih. Keturunan tak boleh pilih, warna kulit tak boleh pilih. Semua tu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Tuhan. Kita kena terima tu. Tapi hak boleh amalan. Maka adillah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kedudukan yang dia akan beri kepada kita berdasarkan amalan yang kita lakukan. Maka tuan-tuan, pada tiap-tiap amalan yang kita lakukan ada kedudukan-kedudukan yang tersendiri. Sebab tu cuba kita perhati. Untuk orang yang menunaikan salat, kita ambil salat, dia ada 5 tahap ataupun 5 kedudukan. Nombor 1, sembahyang tuan-tuan pada kedudukan orang yang jahil. Banyak dia sembahyang alhamdulillah tapi jahil. Maka bila dia sembahyang dalam keadaan jahil, dia buat banyak kesilapan, dan ada ketika kesilapan tu sampai ke peringkat membatalkan sembahyang. Tu saya selalu buat contoh, selalu sebut dengan tuan-tuan. Duduk di lebuh raya punya pederah laju, masuk waktu dia berhenti sembahyang, kita seronok tengok anak muda berhenti sembahyang. Tapi bila kita tengok dia sembahyang, Allah, kesian. Pasal apa? Dia pakai baju pendek, singkat. Dia pakai seluar, cawat pendek. Dia berdiri, okey. Dia rokok boleh gagah. Dia sujud, lorah, celah punggung tu nampak sasah. Kena ambil sejadah pergi sumbat. Apa jadi sembahyang dia? Tak sah. Tak sah. Jelas-jelas tuan-tuan, perbuatan dia ni tidak menutup aurat, berlaku depan mata. Jadi juga depan mata kepala kita. Oleh kerana dia nak cepat, nak laju, sembahyangnya juga jadi laju. Sampai ke peringkat rokok, sujud, duduk antara dua sujud, dan i'tidal, tidak ada tamak-ninah. Inilah 4 tuan-tuan. 4 tempat yang kita wajib kena tamak-ninah. Sebab tu ada kitab, kalau kita baca tuan-tuan, kitab Bidayatul Mubtadi, kitab Jawi nipis. Kitab Bidayatul Mubtadi, dia memasukkan rukun salat bukan 13 tapi 17.
Pasal apa yang rukun solat tu jadi sampai 17? Pada rokok, pada i'tidal, pada sujud, pada duduk antara dua sujud. 4 ni dia masukkan tamakninah. Pasal kadang-kadang kita tak perasan. Waktu kita berdiri tuan, kita baca Fatihah, jadi berdiri eloklah. Waktu kita duduk tahiyat, okey, pasal tahiyat tu kita baca ayat panjang. Tapi hak selalu duk jadinya rokok, laju. Pasal apa? Baca subhana rabbiyal azim tu sunat. Sujud baca subhana rabbiyal a'la pun sunat. Menyebabkan kadang-kadang rokoknya dia tak baca apa, sujud tak baca apa, duduk antara dua sujud tak baca apa, i'tidal tak baca apa. Jadi dia buat dalam keadaan yang sangat cepat sampai peringkat tidak ada tamakninah. Maka tak ada tamakninah, ada kesan kepada salat yang dilakukan. Jadi dia buat dalam keadaan dia sendiri jahil. Banyak tuan-tuan, sembahyang ni banyak. Kita boleh tengok orang sembahyang, bukan nak cari salah dia, tapi kadang terlihat depan mata kepala kita. Kita duk giling kepala, kesian kat hang sembahyang tapi hang jahil. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada orang yang sembahyang al-adiyin. Adi ni orang sembahyang hak biasa, tahap biasa. Tahap biasalah, lagu banyakkan orang. Dia ada sikit sebanyak pengetahuan, cuma biasa. Hak biasa-biasa ni tuan-tuan, kita tengok orang sembahyang ni, orang-orang awam dia, kadang dia sembahyang, dia jaga jangan bagi batai. Dia taklah garu sampai 3-4 kali sampai 7-8 kali dak. Nah, tapi hati dia, ingatan dia, perbuatan dia menggambarkan biasa. Nak kata jaga sangat sembahyang tu dak dia jadi sembahyang biasalah. Tu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga tuan-tuan ialah al-arifin. Arifin ni bukan arif billah, orang hak dalam ilmu tasawuf tu. Arifin ni orang yang ada sikit pengetahuan. Jadi dia berdiri, dia angkat takbir, kemudian dia rokok, dia sujud, dia baca, tu agak lebih baik. Tapi ni 3 tahap ni, kata ulama, masih terdedah kepada tahap rendah. Hak tinggi bila dia boleh sampai ke peringkat tahap yang keempat, iaitu al-khashi'in, orang yang khusyuk. Nuh kita dah baca tu. Ayat Allah Subhanahu wa taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nak boleh sampai tuan-tuan tahap yang sembahyang khashi'in. Khashi'in tu duduk di tahap 4. Jadi tuan-tuan, kita duduk sembahyang-sembahyang ni duduk tak mana? Saya ingat bukan jahil lah. InsyaAllah kita ada sikit sebanyak pengetahuan. Adi, orang biasa-biasa ke? Ataupun baik sikit pada adi, orang yang ada pengetahuan dan dia buat pun elok, cuma masih terkurang. Dari sudut rukun apa semua dia jaga, terkurang pasal khusyuknya kurang. Ataupun dia boleh sampai tahap yang keempat, dia jaga semua hak zahir dan dia jaga juga benda hak ada dalam hati, dalam ingatan, maka dia boleh capai tahap 4. Ada lagi tuan-tuan darjat hak lebih tinggi pada tu, yang kelima. Yang kelima ialah salat al-muhsinin. Tuhan kata wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang muhsin. Muhsinin ni tuan-tuan, dia jaga segenap sudut. Hak zahir dijaga, hak batinnya dijaga, luarnya dijaga, dalamnya dijaga. Maka dia boleh capai kedudukan salat pada tahap yang tertinggi yang dikenali dengan salat al-muhsinin.
Jadi masing-masing kita boleh letak. Tu yang kata kita bicarakan ini untuk kita sendiri buat penilaian terhadap amal yang kita lakukan. Bukan kita nilai amal orang dah. Pasal kadang tentu ada orang mengaji ni dia nilai hak kawan. Waktu bila guru sebut apa, ustaz sebut apa, dia kata, ni hang tengok tadi ustaz kata apa, tu kata kat hang. Dia duk kira hang. Dia tak kata dia kira hang semua. Kata kat kawan tu, kata kat kawan ni, masuk kategori orang tu, kategori orang ni, tapi dia tak sedar untuk diri dia. Tak, kita melihat tuan-tuan, tiap-tiap kita pelajari ni, kita di mana? Tu untuk solat. Kalau kita lihat pula dari sudut puasa, puasa ni masyhurlah selalu kita duk sebut. Dalam keadaan kita sedang berpuasa, Ramadan ni, Ramadan lepas, tahap puasa kita duduk tamat. Ada puasa tuan-tuan yang disebut dengan puasa awam. Puasa awam ni ialah puasa yang menjaga sekadar jangan membatalkan puasa. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat benda hak membatalkan puasa. Tu awam tu. Kalau sampai berikat buat benda batal, tak kira apa. Cerita geng plastik hitam, tak boleh kira apa tu. Tu cerita lah tentang plastik hitam. Dulu dah boleh mula. Bulan Ramadan ni ada kampung. Dia duduk di rumah. Tak nak nasi makan ada. Dulu-dulu. Biasa, tak ada. Lepas tu mai satu masa tuan-tuan anak cucu pekat puasa. Tok Wan. Tu ni pesan kat cucu-cucu ni hampa makan taruh ke abang tuan abang nak makan pagi esok. Abang dah siap dah. Tuan tahu tak puasa. Tahu tuan-tuan. Ni berlaku dulu-dulu. Lah ni kita tak dengar lah benda-benda lagu tu, tapi dia jahat tu berlaku di luar pula. Cerita orang dulu. Cerita ni dikatakan berlaku sungguh. Cerita zaman buat cucuk di rumah. Lah cucuk pergi jalan. Pasal tu tuan lah, saya ingat pejabat ni tak gaduh balik awal-awal sangat lah. Dulu patut balik awal. Pasal dia nak balik buat cucuk. Baru ni adalah satu perbincangan kita di Kedah. Ada orang cadang. Kerajaan kita negeri ni tak cadang kan nak pergi balik awal. Saya ni tak biasa kerja kerajaan. Jadi tak apa tahu lah balik awal tu pukul apa, balik lambat tu pukul apa. Dia kata dulu almarhum Tok Guru Nek Aziz bagi balik awal. Saya tanya Tok Guru pukul apa? 3.30. Tok Guru bagi balik lah. Lah ni 4.30. Biasa balik 5.30. Kata bolehlah 4.30. Tok Guru 3.30 pasal dia balik nak buat cucuk. Lah ni 4.30 balik pasal nak beli cucuk tepi jalan ni. Tu biasa. Tapi dulu tuan-tuan nak makan cucuk memang buat sungguh. Orang tua-tua kita masuk dapur ni awal pukul 3, pukul 2.30 kadang-kadang lepas zuhur tu masuk dah. Jadi berlakulah pada satu rumah perempuan ni masuk dapur buat cucuk petang tu. Dekat nak asar siap. Dia pun nak siap pergi makan, nak pergi bayang asar. Suami dia masuk. Suami masuk pakai kain pelekat baju tak pakai. Dia masuk pergi duk cari kat dapur ni. Ini dia masak apa? Buka tudung, buka payung, buka. Rupanya berjumpa bini petang tu buat cucuk lepas liat. Dia tengok lepas liat tu. Dia ambil satu bola gulung kain. Satu lagi dia buka. Cucuk duk teh parah.
Pakar ni tuan, dia akan kayu dia jarang-jarang lagu tu. Tok tu dia pun buka. Jadi daun pisang tu dia suar masuk bawah pakar, lepas di bawah lah. Rumah atas. Tu masuk dalam mulut makan. Dia makan ni tuan-tuan, ialah masa ke tak puasa, sembunyi pada bini, makan tu gopoh sikit, lekat. Lepak liat lekat, tuan-tuan bayang. Mata putih, saya rebah, nyawa tak boleh. Bila dia kebah tuan-tuan, jatuh di dapur ni, isteri haduk di dalam ni, lari main tengok tuan duk terlentang lah. Allah, panggil anak cucu pakat naik lah, jadi ku mana tuan ni nak habis umur dah ni. Sambil-sambil duk teringat lah, habis umur bulan puasa, baguslah. Baguslah habis umur bulan puasa. Tak tahu tuan-tuan apa kejadian ni, tak tahu apa sebenarnya berlaku. Pasal apa hak sampai mata putih ni tak tahu. Jadi ramai-ramai duk naik anak cucu ni, dia kata kita angkat pergi ke depan lagu, takkan nak duduk tang ni. Jadi pekat cempung lah seorang sikit, pegang tang ni, tarik, ni gulung kain terbuka. Buka gulung kain, jatuhlah cucuk ni. Jatuh. Ni Tok Wan ni bukan sampai masa nak mati ni, Tok Wan ni lekat liat. Dia bagi duduk tuan-tuan, pekat tabuh seorang sikit lah. Tabuh atas belakang, keluar lepak liat ni boleh menyawa. Lepas tu lekat lah, lepak liat tu sampai mati. Pergi tak mana pun lepak liat, pergi tak mana pun lepak liat. Jadi ada tak tuan-tuan orang hak puasa ni, hak ni tahap apa puasa? Hak ni tak masuk tahap, tak masuk darjat lah tu. Pasal apa? Hak masuk tuan-tuan tahap ataupun masuk dalam darjat puasa ni ialah orang yang berpuasa. Dia tak buat benda yang membatalkan, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat benda batal sampailah waktu berbuka puasa. Tapi oleh kerana puasanya itu sekadar menjaga sampai jangan sampai membatalkan, maka puasa dia puasa awal, puasa kebanyakan, puasa orang banyak. Begitu ya. Satu. Kemudian Imam Al-Ghazali tuan-tuan, dia letakkan ada satu tahap puasa, dia panggil puasa yang khusus. Puasa khusus ni jaga sampai ke peringkat anggota. Anggota dia apa? Tak buat benda yang membatalkan pahala puasa. Payah ni. Nak boleh hak ni pun payah tuan. Pasal apa kita kata payah? Susah kita nak jaga tangan kita. Susah kita nak jaga kaki kita. Paling susah ialah nak jaga mata kita. Susah. Pagi tak keluar pergi mana sampai tengah hari. Petang keluar pergi bazar, jahanam juga. Tengok atau tengok ni. Keluar pergi pasar raya, rosak juga pahala. Susah, mata paling susah. Buka handphone macam-macam terbit. Buka televisyen macam-macam terbit. Rosak. Mulut, telinga pun cukup susah untuk jaga. Pasal tu tuan-tuan, orang hak boleh jaga sungguh-sungguh dia punya puasa dia, mulut dia jaga, telinga dia jaga, penglihatan dia jaga, anggota tubuh dia boleh jaga, dia boleh dapat puasa yang khusus. Wallahu alam. Ramadan ni sampai hari ni 28 Ramadan dah puasa kita, boleh tak dapat. Masing-masing ukur. Jadi masing-masing tuan-tuan kita letaklah pada darjat masing-masing. Duk tengok hari mula tu puasa boleh. Masuk Mai 20 ni puasa tak apa boleh lah. Sebab kita ni tuan-tuan, kita ni dia bila makin lama kita buat, dia ada dua. Satu kemungkinan bila kita makin lama kita buat, kita makin baik amalan. Tapi ada juga oleh kerana kau banyak hari duk buat, dia jadi makin ralik. Duk tunggu ya, dia tak aku dia betul-betul ya, duk tunggu nak buka puasa, duk tunggu nak raya ya. Cemuih ni Tuhan yang tahu.
Dia merasa berat tuan-tuan. Makin hari makin beban, makin hari makin beban. Sebab tu kadang-kadang setengah tu dia rasa macam kalau boleh cepat lagi ya. Tengok raya ni boleh jadi Isnin, ada tak Isnin sono. Seolah-olah macam sehari itu berasa macam berat sangat-sangat dah. Pasal apa dia jadi begitu? Kerana darjat tadi. Kedudukan yang berdasarkan kepada amalan yang dilakukan tu menunjukkan amalan itu amalan yang ada masalah. Jadi ini tuan-tuan, perbincangan kita ni untuk tengok diri kita, tengok dalam diri kita. Kemudian nak capai tahap yang tertinggi, kata Imam Al-Ghazali, al-khususul khusus. Ni bukan setakat tahap jaga macam hak pertama, bukan sekadar tahap jaga macam yang kedua, tak buat benda yang membatalkan puasa, bahkan tuan-tuan dia menjaga sampai ke peringkat hati. Allahu Akbar. Kita pun tak tahulah tuan-tuan, nak jaga hati ni sangat sukar. Lintasan hadomailah hati, kelalaian hati, tak ingat ke Tuhan. Ini biasa bagi kita. Tapi orang-orang yang capai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hati ni dengan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, doa keluar daripada tandas. Kita baca doa tu, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha. Dia mula dengan apa doa tu? Dia mula dengan ghufranak, keampunanmu lah ya Allah. Pasal apa kita minta ampun? Ulama sebut tuan-tuan, minta ampun selepas keluar dari tanah itu ada dua sebab. Satu, sepanjang duduk dalam tandas tak boleh berzikir, maka minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku duduk ni 5 minit ya Allah, 10 minit ya Allah, aku tidak mengingatimu, maka aku minta ampun. Jadi nak cerita, orang yang sentiasa ingat Tuhan ni sampai ke peringkat, kalau dia tak dapat ingat Tuhan dalam tempoh 10 minit dalam tandas tadi, rasa macam satu dosa yang cukup besar. Allahu Rabbi. Tu hati tu. Satu lagi, minta ampun daripada Allah terhadap kesalahan apa? Kesalahan kut-kut pi berzikir juga dalam tandas. Bukan zikir sebut dengan kuat ni, bukan pi duk tarik tasbih dalam jamban dah. Kalau sampai bawa tasbih digital duk tak dalam jamban tu kacau lah. Itu nampak kalut lah. Tak tuan-tuan, kadang-kadang dia duk main kat dalam hati, teringat pada Allah waktu dalam hati. Waktu dalam tanah ni, dalam hati duk teringat kepada Allah. Dia bimbangi teringat dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duduk dalam tandas, tempat yang tak sepatutnya tu, dia rasa bersalah, rasa berdosa, tu yang minta ampun. Sampai tahap tu kita tuan-tuan, hak biasa-biasa. Dia kata nak lagu mana sampai nak berzikir dalam jamban. Duduk dalam masjid pun tak zikir. Kita duduk dalam masjid tuan-tuan tak zikir. Tengah sembahyang tu boleh lalai. Padahal sembahyang tu Allah Ta'ala kata apa? Aqimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat pada aku. Kalau tengah sembahyang tuan-tuan, Tuhan kata untuk ingat pada aku, tapi kita lalai. Bayangkan tuan-tuan waktu lain. Allahu Rabbi. Sebab tu kalau kita kenal ke diri kita, ingat tuan-tuan, muhasabah pada diri. Ya Allah, kita ni banyak dalam kelalaian. Banyak. Sebab tu nanti kita akan menyesal di atas kelalaian kita. Kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda apa yang menyebabkan kelalaian? Macam-macam. Tu kita baca ayat dalam Al-Munafiqun. Ayat ni masyhur tuan-tuan, selalu dibaca. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
La tulhikum amwalukum, jangan sampai harta kamu, auladukum, anak beranak kamu, bawa kamu jadi lalai daripada zikrillah, ingat pada Allah. Ni anak nak balik raya duk teringat dah kita. Duk tamana dah. Telefon tak kita telefon nampak duk tamana ni. Anak kata ni baru duk bungkus beg. Kata nak balik pagi tadi ni pukul 12 dah bungkus beg lagi. Kita tu teringat tu. Nah, teringat bukan salah tuan-tuan, teringat tu. Tapi jangan sampai kita teringat, jangan sampai kita duk ingat, jangan sampai kita kalut dengan anak beranak ni sampai lupa ingat kat Tuhan. Dia kata hari ni Zuhur pun tak pergi. Pasal apa? Duk tunggu anak balik. Oh, berat. Betul anak tak balik lama. Rindu ke anak cucu ni, tak tahu nak abang. Tapi jangan sampai kesibukan kita dengan urusan anak cucu kita sampai lalai, tak ingat ke Tuhan. Tu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita tu. Ayat tu jelas. Jelas tuan-tuan menunjukkan bahawa kita ni akan berlaku kelalaian pada harta dan anak pinak kita. Oh, harta lagi banyak. Punca nak jadi lalai tuan-tuan dengan harta ni banyak sangat. No? Antara nak jadi lalai tuan-tuan dengan harta ni bila kita tengah buat ibadat. Bukan kata luar ibadat, tengah buat ibadat. Kalau luar ibadat, kita katalah waktu kita duk bekerja, kita duk ingat dengan benda. Padahal lah tengah semayang, dia main habis dia main. Dia kata hari ni berapa kilo ni harum manis jalan. Harum manis. Nak semayang tu dia dan keh kawan lagi duduk lah soh keh. Dia tahan berapa kilo dah jual. Dah lagi tu. Ni orang harum manis. Buat bendang. Buat bendang tu tuan-tuan. Berdiri dalam soh dah. Keh lagi. Macam mana putak ah? Dan lagi tanya putak tak putak. Padahal kita kira kita ni tuan-tuan, kita duk kenal orang dulu-dulu. Baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, baca sejarah Sayyidina Umar. Ada tuan-tuan dari kalangan sahabat-sahabat Nabi bila sudah berdiri untuk tunaikan solat, muka jadi berubah. Berubah dah muka pasal apa? Nak menghadap Tuhan, rasa gerun. Kita tak ada apa. Allah, kalau sebab itulah kalau kita muhasabah diri kita banding dengan orang dulu-dulu, darjat mereka tinggi, ya Allah ya Rabbi, berasa macam kita ni tak masuk langsung tuan-tuan dalam kumpulan mana-mana ni. Tak ada langsung kedudukan, kita berasa begitu. Ni tuan-tuan tujuan untuk kita tengok benda-benda macam ni supaya kita ni tak berasa lega sangat dengan amalan. Pasal kita kadang dia boleh bagi cukup lah. Semayang ni 5 waktu, dia kata aku semayang 5 waktu clear. Puasa 30 hari clear. Haji pun pergi dah. Kira mati tutup mata rapat. Macam selesai tau. Dia rasa macam dia tak ada masalah dengan Allah Ta'ala. Padahal tentu hak kita buat tu, Allahu Rabbi, pi nak minta syurga kat Tuhan, malu kita. Malu tuan-tuan dengan amalan kita buat berbanding dengan mereka yang berkedudukan tinggi di sisi Allah yang amalan mereka buat, subhanallah, terlalu hebat mereka. Jadi tuan-tuan nak sampai kepada khususul khusus ni, duk rasa tak langkah pira kita. Tak pi boleh sampai tuan-tuan. Kalaulah tahap 2 al-khusus tu dia pecah lagi di sana, ada berapa kelas pula, kita kira hak paling bawah pun jadi. Kalau tak boleh hak tu tuan-tuan, boleh puasa awam tapi hak atas sekali pun jadi. Jangan sampai turun sampai rapat ke bawah. Ataupun sampai terkeluar daripada kelompok awam tu. Mana kita tak ada kedudukan langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan baru kita tengok apa?
Semayang dengan puasa. Tahun ni boleh pergi Mekah haji. Haji pun ada tahap. Nah, ada dua tahap paling besar. Satu mardud, satu mabrur. Tahap besar. Hak mabrur ni, dia punya ibadat haji dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sah elok, dan dia ada tahap-tahap macam ni juga. Sementara hak mardud tak ada apa. Itu dia kata hak mardud ni pakai boleh haji nombor tu lah. Tak jadi apa. Maka tuan-tuan, tak apalah hak ibadat haji apa banyaklah kalau kita nak bincang tu. Persoalannya sekarang ialah bagaimana kita nak tahu. Kadang sebab kita ni duk tengok amalan ni, lepas tu nak ukur darjat ni, macam mana nak tahu? Puasa kita tu macam mana kita nak tahu? Semayang kita ni macam mana kita nak tahu? Kita duduk di tahap mana? Di samping dengan ilmu pengetahuan, kita boleh ukur dengan kesan. Kesan tu di antara. Sebab tu tuan-tuan orang balik Mekah. Dia balik Mekah. Dia boleh ukur dengan kesan sebelum dia pergi Mekah dengan balik Mekah. Balik boleh ya? Oh, dia mula-mula sampai di airport tu, adik-beradik tak kenal. Jubah putih, alhamdulillah. Pakai serban. Kadang-kadang tuan-tuan bubuh tu, Saudi duk pakai serban tutup. Eagle lagi buah teh kepala. Dulu banyak tuan-tuan orang duk balik eagle ni. Saya dulu pun kenal juga yang eagle ni. Bila mengaji tuan-tuan, Tok Guru abang, dia kata asal usul eagle tu, asalnya iqal. Arab ni kan qaf dia tu jadi ga. Pasal tu kadang-kadang dia marah kita, Arab ni, dia panggil kita baqarah, lembu. Tapi dia sebutkan kita tu bagar, anta bagar. Kita tak tahuan tuan-tuan, dia kata apa? Kita pun syukran, dia ada. Jadi kan tu, dia maki kita tak tahu dia maki. Jadi kita pun tak apa gitu. Jadi iqal ni asal dia dulu-dulu lah, Arab dulu-dulu ni, dia tali. Iqal tu tali tu dia ikat kaki unta. Jadi unta dia berhenti tuan, dia nak tak mau bagi pi mana tu, dia ikat kaki. Dia bukan buat tali dia tengkuk, dia ikat kaki, duduk diri tu. Bila nak berjalan, dia buka tali tu, dia nak buah tahu tak? Buah tak kepala. Tu asal iqal tu. Boleh kita tuan-tuan beli balik mai tu, dia punya hebatlah, nampak. Bukanlah salah. Arab lah pun segak tuan dia pakai tu. Tapi nak cerita kata hebatnya hari mula balik daripada haji. Dengan penampilan, dengan adik-beradik duk cari mana dia lah palung, kita tak nampak. Tu dia tak tengok palung macam tu Arab tu. Satu palung. Pakat pergi sambut peluk ni, wangi ni tak sahabat. Jalan pun tunduk. Balik tuan-tuan sampai tengah hari pukul 12.30. Duk melisah ni. Dia ni nak kena siap ni, izhar. Pakat duk pergi abang, dia tak ish hebat palung kita. Pasal apa? Nampak berubah. Tu bila tu? Sampai balik. Sagi tuan-tuan sampai pukul 4, mula bangkit dah ambil wuduk. Pasal apa? Dia duduk biasa di Mekah lagu tu. Setengah jam, sejam sebelum nak pergi dah. Dia duduk seminggu. Iqal apa iqal, serban apa serban, jubah apa jubah. Tengok tuan-tuan, zuhur tak sedap dah, tak pergi dah masjid, jauh dah daripada rumah Allah. Pasal apa jadi gitu? Maknanya apa hak dia buat di Mekah itu, itulah kesan hak dia boleh ambil selepas daripada balik. Tu hak di Mekah. Kita tentu hak melaksanakan ibadat puasa ni dalam Ramadan.
duk tertib, jaga elok semua diri kita ni dengan ibadah yang sedang kita buat. Keluar saja daripada Ramadan, kita boleh nilai sendiri darjat mana amalan yang kita buat, diterima tara mana, berkesan tara mana, duduk kepada tara mana tuan-tuan selepas daripada Ramadan. Jadi ini tujuan untuk kita mengukur diri kita di tahap mana. Jadi tuan-tuan, maka ulama-ulama menyimpulkan bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan kayu ukur untuk mengukur kedudukan kita ni masing-masing berasaskan kepada amalan adalah merupakan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan ukur dengan kedudukan bangsa, warna kulit, tapi diukur dengan kedudukan amalan. Sebab itulah ayat yang turun, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ni tuan-tuan, bila orang hina Sayyidina Bilal bin Rabah, Bilal ni kulit hitam, Habsyi, daripada negeri Habsyah, hamba. Hari pembukaan kota Mekah, kota Mekah ini dibuka dalam bulan Ramadan. Hari pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Bilal laungkan azan. Tang mana tuan-tuan Bilal nak laung azan? Waktu tu bukan ada bangunan tinggi, bukan ada menara lagu-la, tak ada tuan. Waktu tu yang ada ialah bangunan Kaabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Bilal naik atas Kaabah. Naik tuan-tuan di atas Kaabah tu, laungkan azan. Ada orang Arab Islam dah pun, dia tak kalau pak aku tengoklah Bilal ni naik atas ni, dia nampak. Dia nak gambarkan tuan-tuan, dia rasa macam tak layak sangat satu manusia seperti Bilal, hak kulit hitam, hamba Habsyah ni tiba-tiba boleh naik, dimuliakan begitu sekali. Dia tak boleh terima. Allahu Rabbi, inilah hati perut jahiliyah dia panggil. Bila mengukur kedudukan manusia dengan apa? Dengan warna kulit, dengan taraf kedudukan, bukan ukur pada ketakwaan dan keimanan dan juga amalan. Allahu Rabbi, tuan-tuan, kita pun harap gitulah. Kita janganlah mengukur manusia kerana rupa parah. Jangan ukur manusia kerana kedudukan hak kita duk nampak ni. Tetapi ukuran manusia ni pada ketakwaan, keimanan dan keilmuan serta amalan. Kemudian yang ketiga, ulama kata Tuhan ni tuan-tuan sebenarnya dia nak bagi yang terbaik. Dia nak bagi balasan yang terbaik pada kita. Cuma Tuhan nak kita buat amalan yang juga terbaik. Sebab tu hadis Nabi ada al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran, balasan Tuhan nak bagi daripada jenis amalan kita buat. Demikian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tuan-tuan boleh kaji itu, ada dua kalimah ihsan tu. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ihsan yang pertama, amalan baik yang kita buat. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang tadi, sembahyang hak paling baik apa dia? Al-muhsinin. Ihsan ni, hal jazaa'ul ihsan. Ihsan tu adalah amalan yang kita buat, balasannya juga al-ihsan, kebaikan berasaskan amalan yang kita buat. Kalau yang kita buat tu terbaik, tercantik, ganjaran dia pun terbaik, tercantik. Kalau kita buat tu sederhana, balasan pun sederhana. Kalau kita buat tu bawah pada sederhana, maka balasan pun bawah pada sederhana. Macam kita sembahyang, ada orang duduk sah depan, ada orang sah kedua, ada orang sah ketiga, ada orang sah keempat. Jadi duduk di mana kedudukan kita? Di situ tuan-tuan ganjaran dan balasan yang Tuhan sediakan. Tuhan nak bagi yang terbaik, tapi dia nak daripada amalan yang terbaik. Dan yang akhir tuan-tuan,
Di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Tuhan tidak alpa dan tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Ini kena sentiasa doa dalam diri kita. Tuhan dia tak pernah lalai untuk tengok kita. Tuhan tak pernah lalai untuk mengesan amalan kita. Tuhan tak pernah lalai daripada tuan-tuan amalan, kelakuan, tingkah laku yang kita buat dalam hidup kita. Tuhan tak pernah lalai. Jadi ayat ni cukup penting tuan-tuan, makna Tuhan ni dia tidak pernah terlepas pandang. Kita duduk seorang, kita duduk ramai, kita dalam kelompok manusia yang baik, kelompok manusia jahat, Tuhan tak pernah lalai. Pasal apa ni? Pasal ada kes. No, ada kes. Dia kira kalau dia seorang tak apa pun. Ikut dah dia. Tuhan tak lalai, ingat yang tu. Berapa ramai manusia tuan-tuan yang melakukan pengkhianatan. Bila dia jadi khianat ni? Bila dia duduk seorang-seorang. Dia rasa tak ada siapa kesan. Tak. Tuhan tak lalai. Alhamdulillah, bila yang ni ada dalam diri kita, insya-Allah tuan-tuan, pilih di mana pun. Walaupun kita, saya selalu buat contoh kan, orang yang beriman ni dia tak akan tipu, dia tak akan buat sesuatu yang salah, dia akan jaga diri dia. Tawaf di Kaabah, tuan, kita tawaf, siapa nak tahu kata kita ada wuduk tak ada wuduk, tapi batal keluar pergi ambil, punya jauh keluar. Nak pergi bilik air jauh, tak dalam masjid tak ada, nak keluar punya susah. Pi, mai balik. Pasal apa tu? Pasal kita tahu, Tuhan tahu. Kita tak pernah dengar lagi lah orang tawaf dia pakai pendarah begitu ya. Bayang habis. Orang kata mana boleh? Dia kata ramai-ramai Tuhan tak pasal kot. Tak ada. Bukan dia lah ayat dia pergi kata ramai-ramai Tuhan tak perasan kot, bukan dia. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Ini tuan-tuan keyakinan yang perlu kita letak, bahawa Allah tidak pernah alpa, tidak pernah lalai terhadap apa yang kita lakukan. Jadi sekadar itulah, dah masuk dah Zuhur. Jadi sekadar tu yang dapat kita bincang pada tengah hari ini. Sekali lagi saya ucap berbanyak terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Yusani, Al-Fadhil, para pentadbir Matin yang beri ruang pada saya untuk bersama dengan tuan-tuan. Terima kasih banyak juga pada tuan-tuan yang hadir. Dan tuan-tuan, kita sudah berada di penghujung daripada Ramadan. Penghujung ni dekat dengan garisan penamat. Orang hak berlari tuan-tuan, bila dekat dengan garisan penamat, dia tak boleh slow, dia kena lari lagi laju, dia kena pacu sederah yang boleh, pasal dekat garisan penamat. Orang yang nak mati, dekat dah, kita duk merasa nak habis dah, nak habis umur dah ni, dekat nak habis umur tu, kita nak buat apa? Baca ayat tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kita tahu masa kita nak habis dah dalam Ramadan ni sikit lagi, maka kita bandingkan hak sikit nak habis daripada Ramadan macam sikit lagi nak habis usia kita, maka infaklah, berbelanjalah, bersedekahlah, keluarlah daripada duit ringgit harta yang kita miliki. Bila? Di saat-saat yang genting ini, saat-saat kita di penghujung hayat kita tu, keluarkan apa yang Allah rezekikan. Bukan Tuhan minta semua, Tuhan minta sebahagian daripada apa yang dia rezekikan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum sampai masa mati. Dan sampai masa mati kita doa rayu, ya Allah, akhartani ila ajalin qarib, bagilah sikit lagi kat saya ni. Malaikat tanya, duk minta sikit-sikit tu nak buat apa? Kalaulah Tuhan bagi sikit lagi masa, kamu nak buat apa? Tuan-tuan tengok apa jawapan. Fa as-sadaqah, saya nak bersedekah. Jadi mai tuan-tuan, tengah hari ni kita kebut siap-siap sebelum sampai masa tu
matin memerlukan sumbangan, matin memerlukan infak, matin memerlukan sokongan-dokongan daripada semua tuan-tuan. Mari kita pekat tolong dengan kadar keupayaan yang kita ada, dan kita pekat-pekat rebut peluang dalam suasana dan masa berbaki yang ada daripada Ramadan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya bukalah lancar derma sumbangan untuk matin. Saya tak tahu, mungkin ada tabung-tabung yang diletakkan dan akan digerakkan sekarang ke lepas zuhur lagi ke, jadi terpulang. Tapi kita pekat-pekat sama-sama memberi dokongan, sokongan kepada matin untuk kita pastikan dia boleh terus hidup, terus maju, dan terus tuan-tuan dapat mendidik, mengasuh masyarakat, mengasuh anak-anak kita di sini, insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Salah silap minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.